Saya dilahirkan di sebuah kampung yang dinamakan Kampung Barik Masak Getah. Orang tua saya juga buta huruf. Sama juga dengan seperti ibu bapa yang lain. Bapa saya bekerja di sebuah kilang yang dipunyai oleh orang Belanda yang menghasilkan barang-barang daripada getah. Semuanya masyarakat Melayu yang agak kurang pendapatannya kerana bekerja untuk sebuah kilang. Permainan bola yang kami sangat gemari. Tetapi bahan bola yang kami gunakan adalah daripada kertas surat khabar yang kami gulung dan kami ikat-ikat dengan getah. Dan bayangkan kalau hari hujan kita tendang 2-3 kali dah basah, dah tak boleh digunakan. Dalam masa yang sama, anak-anak jarang pergi ke sekolah. Dan barangkali ibu bapa tidak menggambarkan pelajaran bagi anak-anak mereka itu penting. Saya tanyakan, Bapak, apa perlunya pelajaran? Dia kata kalau tidak mau jadi sesuatu orang yang pandai, awak akan ditipu oleh orang-orang yang pandai. Jadi awak harus belajar supaya jangan ditipu oleh orang. Kata-kata bapa saya menimbulkan suatu semangat dan menimbulkan satu kesedaran. Walaupun saya sudah mau belajar, kata-kata itu mendorong saya lebih banyak lagi, lebih kuat lagi untuk saya belajar dan mencari ilmu. Bahwa pelajaran itu penting sekali. Saya bersekolah pada umur 9 tahun. Saya berhenti pada tahun 39 atau 40 kerana perang. Dan bila sambung dalam masa Jepun, saya sekolah kembali. Apabila saya kemukakan saya nak belajar lagi, mereka kata mereka tak mampu untuk membiayai saya. Saya bilang kepada ibu bapa saya, jangan susah soal wang. Saya akan cari sendiri dan saya tidak akan minta 1 sen pun dari bapa dan mak. Saya bekerja menjahit lubang butang di suatu kem tentera yang tidak jauh daripada rumah kami. Satu butang saya dibayar 5 sen. Kalau saya dapat siapkan satu hari itu 10 butang, kata 5 kali 10, 50 sen. Jadi itulah wang yang saya gunakan untuk tambang ke sekolah dan lain sebagainya. Saya teringat apabila saya mula belajar darjah 5 di sekolah Cipon Lain tahun 1946, bulan April. Ada satu peperiksaan yang semua orang harus masuk. Kalau lulus, kalau pas, kamu menjadi guru. Tidak terlintas dalam pikiran saya menjadi guru. Dan akhirnya dalam pertengahan bulan Disember, Cikgu Ahmad Fadil beritahu 3 orang di antara kamu yang lulus. Itulah tapak sekolah Kota Raja tempat kami belajar. Tapi dengan tak secara langsung, kami macam didorongkan untuk menjadi guru. Begitulah kisahnya. Pada masa saya menjadi guru pelatih, saya mengajar di Sekolah Melayu Pasir Panjang. Setahun saya menjadi guru pelatih. Dan dalam masa proses seminggu sekali, saya belajar di Sekolah Kota Raja. Mengajar di Pasir Panjang, belajar di Sekolah Kota Raja. Jadi keadaan semacam kesinambungan di antara belajar dan mengajar menimbulkan semangat saya. Kalau nak mengajar, kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak mengajar? Apa yang anda nak mengajar? Jadi akhirnya terfikir saya, oh belajar ni untuk sesuatu yang akan kamu gunakan. Pada mula-mula saya pergi ke Tanjung Malay iaitu tahun 1948. Umur saya baru kira-kira dalam lingkungan belum masuk 18 tahun. Satu pengalaman yang luar biasa. Saya bergerak sendiri dan tinggal dengan kawan-kawan di suatu rumah yang ada dalam 80 orang. Kami bercampur dengan orang dari Brunei, orang dari Perak, orang dari Melaka. Maknanya saya bercampur dengan berbagai-bagai pengalaman. Saya bertemu dengan beberapa orang penulis, termasuk di antaranya penulis yang terkenal di Singapura, Masuri SN, Muhammad Arif Ahmad atau Mas. Sebenarnya saya tidak teringat untuk menjadi seorang penulis. Waktu itu kebetulan Indonesia cuba melepaskan dirinya daripada penjajah Belanda. Saya teringat bagaimana
apabila saya membaca tulisan-tulisan penulis Indonesia yang terkenal seperti Pramudia Anantatur, memberikan suatu semangat, suatu inspirasi bahawa dengan membaca tulisan mereka, dengan menghayati tulisan mereka, para pembaca atau khalayak akan mendapat sesuatu. Demikian juga saya berfikir, bagaimana saya harus menyampaikan fikiran saya, dan kalau tidak menulis, macam mana fikiran saya boleh sampai kepada pembaca? Jadi, oh ya, kamu harus menulis.